Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari IPG Kampus Darul Aman ingin membentangkan DLO Mata Pelajaran Sejarah bagi kursus sejarah SJHK 3152 Inovasi Digital dan dalam pengajaran dan pembayaran. Sebelum itu sebelum saya teruskan DLO, suka saya untuk berkongsi penjajaran konstrak yang dibina sebagai panduan dan kemudahan untuk kita sama-sama tengok secara keseluruhan DLO yang dibina. Okay, kita tengok penjajaran konstrak. Baik, dalam ni ada maklumat umum berkenaan dengan kursus dan bilangan speaker yang dipilih adalah dua berkaitan dengan DLO KPBB, iaitu yang pertama menghasilkan inovasi berasaskan masalah PDP untuk tujuan pemasaran, dan kedua menilai penciptaan inovasi dan impaknya terhadap kualiti PDP dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. Diharapkan hasil penjarahan ini pelajar dapat menghasilkan inovasi dan menilai ciptaan inovasi mereka terhadap kualiti PDP dengan penambahbaikan. Baik, kita lihat pada Big Idea. Big Idea untuk kursus ini adalah pemantapan inovasi, pemangkin transformasi, dan EQ adalah sejauh manakah inovasi digital meningkatkan keberkesanan PDP pendidikan sejarah. Baik, hasil pembelajaran pertama dengan menghasilkan inovasi dan kemahiran mencipta. Jenis pentadbiran yang dicadangkan adalah penghasilan projek inovasi, manakala hasil pembelajaran kedua adalah menilai penciptaan inovasi dengan kemahiran yang diperlukan oleh pelajar, iaitu menilai jenis pentadbiran adalah laporan projek dan juga projek inovasi. Sepintas lalu, saya nak tunjukkan penjarahan konstrak ini, pencetus idea, meneroka maklumat, merumus dan maklum balas, aktiviti dan juga refleksi. Yang ini saya akan detailkan selepas ini. Dalam penjajahan konstrak ini ada beberapa pasal yang telah dibentuk bagi memastikan pelajar dapat menguasai kursus inovasi digital ini. Okey, baik, kita tengok fasa pertama iaitu pencetusan idea, yang mana pelajar menonton tayangan video PDP guru. Okey, semua ni guru sediakan. Kemudian pelajar kena pasti strategi, kaedah PDP serta pemilihan media pengajaran. Baik, bagi memahami keperluan untuk pelajar belajar dan tugasan bermakna, pelajar didedahkan dengan belajar, cara belajar dengan meminta pelajar memberi maklum balas dan aspirasi dengan membina minat pelajar untuk mencipta inovasi. Alat yang digunakan adalah video dan juga pautan Google Form, yang mana dalam modul pembayaran kendiri ini kita sediakan juga beberapa maklumat slide, dan untuk memastikan pelajar itu memahaminya, kita telah membuat satu quiz dalam Google Form. Okey, baik, kita lihat. Okey, ini contoh soalan. Okey, dan kita minta dia menghantar quiz ini, menjawab quiz ini. Baik. Ini kerana kita nak pelajar tadi diberi peluang untuk merangsang pembelajaran kritis dan kritis, serta nak wujudkan pembelajaran yang lebih relevan. Baik, seterusnya adalah fasa kedua iaitu navigasi dan gabung jalin. Pelajar diberikan maklumat berkaitan dengan guru-guru abad 21 dan disajikan beberapa tutorial video perisian. Okey. Kemudian pelajar ini dikendaki draftkan perancangan inovasi mereka berdasarkan salah satu perisian yang mereka tonton dan sesuai, dan mereka perlu hantarkan ke dalam GC. Okey. Yang ni persyarat akan nilai lah. Yang ni. Baik, fasa seterusnya adalah meroka maklumat. Dalam fasa ini pelajar dikendaki membaca petikan, petikan ni, dan juga ada satu video. Okey. Dan kedua-dua petikan dan juga video ini, pelajar dikendaki merumus dan membina rumusan berkenaan dengan menggunakan peta iThink. Dan rumusan tadi tu kena hantar ke Google Classroom yang disediakan. Jadi di sini, kemahiran 6C yang digunakan adalah kreativiti pelajar, pemikiran kritis,
penambahbaikan dan kolaborasi antara rakan dan juga guru. Pelajar belajar cara belajar dengan meminta pelajar membina peta iThink. Baik, fasa yang seterusnya adalah fasa merumus dan memberi maklum balas, yang mana pelajar ni diberikan satu statement berkaitan dengan PDP masa kini. Pelajar juga dikendaki kenal pasti masalah yang timbul hasil daripada statement tadi, dan pelajar diminta menghasilkan satu storyboard dan hantar melalui Padlet. Di sini pelajar dapat mengukur sejauh mana PDP bantu pelibatan pelajar dan penambahbaikan serta perluasan dalam mencapai pembelajaran makna. Ini juga kita dapat beri pendedahan pada pelajar lah terhadap membina kreativiti dalam pembinaan inovasi. Baik, fasa yang seterusnya adalah fasa aktiviti. Dalam aktiviti ini kita ada 2 aktiviti yang dikenal pasti dan diberikan kepada pelajar untuk membina kreativiti dan pemikiran kritis pelajar. Yang pertama, kita nak mereka berdasarkan papan cerita, anda hasilkan satu produk inovasi digital berdasarkan masalah PDP yang boleh dikomersialkan. Anda dikendaki memuat naik video penghasilan produk inovasi digital sejarah dalam platform YouTube untuk mendapatkan maklum balas daripada audien. Lepas tu kita minta pelajar sila masukkan maklumat dalam Padlet anda dan kongsikan pautan Padlet tersebut dalam Google Classroom. Ini sebenarnya untuk sebagai pembuktian lah. Kita nak tengok pembuktian pelajar tu buat. Seterusnya, aktiviti yang kedua, kita nak pelajar melaporkan hasil inovasi dan kesan terhadap kualiti PDP dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. Okey, pelajar ni diminta untuk muat naik juga laporan penilaian produk ni menggunakan aplikasi Padlet. Dengan aktiviti ini sebenarnya kita dapat memberi pendedahan komunikasi lah kepada pelajar dengan dunia luar dari segi PDP dengan melibatkan audien YouTube lah. Ada banyak, kita harapkan lagi banyak audien menilai inovasi mereka lagi baik lah. Baik, ini adalah fasa yang terakhir lah, iaitu refleksi. Dengan penghasilan refleksi berkaitan proses yang mereka lalui semasa dan selepas penghasilan inovasi, bagi tujuan untuk baikilah kualiti PDP sejarah di sekolah. Di sini pelajar boleh manfaatkan digital dan juga amalan pedagogi sampai kita nak wujudkan persekitaran pembelajaran yang harmoni dalam kalangan pelajar sekolah. Apa yang kita suruh mereka buat adalah bina satu refleksi berkaitan dengan proses penghasilan inovasi secara digital bagi memperbaiki kualiti PDP mata pelajaran sejarah di sekolah. Lepas tu kita nak pelajar ni muat naik dalam Google Classroom dan untuk kita nilaikan lah. Baik, di sini kita dapat dengan dia buat refleksi macam ini, kita dapat pelajar diberi peluang lah untuk rangsang pembelajaran kritis dan kritis dan juga dapat wujudkan pembelajaran yang relevan. Okey, baik. Saya rasa setakat ini saja pembentangan saya pada kali ini, dan pada saya rasa mungkin ada kekurangan yang saya tak sedari, dan saya harap rakan-rakan dapat membantu dalam penambahbaikan DIO agar dapat kita manfaat untuk semualah. Sekian, terima kasih.